Assalamualaikum kepada Dr. Azhar Jaludin dan rakan-rakan yang sedang menonton. Pada hari ini, saya Eli Aimah Syazila binti Amran dan rakan saya Nur Afikah binti Azmi akan membentangkan kertas cadangan penyelidikan kami yang bertajuk Leksikal Harimau dalam Peribahasa Melayu, Analisis Semantik Inkuisitif. Apakah itu peribahasa? Peribahasa merupakan satu ungkapan yang memiliki makna tersirat. Peribahasa mempunyai falsafah dan akal budi tersendiri mengikut bahasa sesuatu kaum ataupun etnik. Kebanyakan peribahasa pakai unsur semula jadi. Kajian tentang peribahasa telah banyak dijalankan oleh para sarjana di luar sana. Namun begitu, kajian tersebut hanya terbatas pada peringkat kognitif sahaja. Kajian peribahasa juga dianggap lapuk berbanding kajian-kajian di luar sana. Sebagai contoh, Charles Black mengkaji simpulan bahasa berunsurkan kaki. Pada pendapat beliau, kaki merupakan sebahagian fisiologi manusia dan kaki dianggap kuat kerana mampu menampung berat badan manusia. Kaki juga dikaitkan dengan keinginan tinggi pada sesuatu. Sebagai contoh, kaki butul dan kaki bola. Kajian tentang harimau pula telah banyak dijalankan dalam bidang sosiolinguistik, perubatan dan juga sejarah. Sebagai contoh, dalam bidang sosiolinguistik, para pengkaji telah menjalankan kajian mengenai kepercayaan etnik Kerinci. Untuk bidang perubatan pula, terdapat pengkaji telah menjalankan penyelidikan mengenai cara rawatan artritis dengan menggunakan tulang dan tapak kaki harimau yang direbus. Manakala dalam bidang sejarah pula, para penyelidik telah membuat kajian tentang konservasi harimau Sumatera. Terdapat dua objektif dalam kajian ini, iaitu pertama, mengenal pasti peribahasa Melayu yang berimejkan harimau. Yang kedua, menganalisis makna peribahasa yang berimejkan harimau menggunakan pendekatan semantik inkuisitif. Persoalannya, apakah yang ingin dicari dalam kajian ini? Pertama, bagaimanakah imej harimau digunakan dalam peribahasa Melayu? Kedua, mengapakah imej harimau digunakan dalam peribahasa Melayu? Ketiga, bagaimanakah akal budi dan falsafah orang Melayu yang terkandung dalam peribahasa Melayu memberikan tumpuan kepada imej harimau melalui kacamata semantik inkuisitif? Dan yang keempat, adakah peribahasa harimau memberikan imej yang negatif atau positif dalam kalangan masyarakat? Kajian-kajian lepas dari tahun 2018 hingga tahun 2021 telah diambil, dikumpulkan dan disusun lalu dikelompokkan kepada dua kategori, iaitu kategori kajian peribahasa secara umum dan kategori kajian peribahasa secara khusus. Untuk kajian peribahasa secara umum, pengkaji telah mengelompokkan kajian kepada tiga kategori imej. Yang pertama, imej puisi dan lagu. Yang kedua, imej dialog. Dan yang ketiga, imej berunsurkan tema. Kajian peribahasa secara khusus melibatkan pemilihan imej tertentu sebagai objek utama dalam kajian. Oleh itu, pengkaji kelompokkan kajian-kajian tersebut kepada 5 kategori. 3 kategori yang pertama melibatkan imej haiwan, imej makanan dan imej tumbuhan. 2 kategori yang terakhir melibatkan imej benda dan imej tubuh badan. Walaupun imej haiwan begitu meluas dijalankan, namun masih terdapatnya kelompongan di mana pengkaji lepas tidak menyentuh soal imej haiwan melambangkan harimau dalam kajian mereka. Jadi, secara rasionalnya di sini, bagi mencapai objektif utama kajian, pengkaji akan menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah analisis teks dan kaedah kepustakaan, di mana pengkaji akan menggunakan dua kaedah ini untuk mengumpulkan maklumat mengenai fakta-fakta, definisi, konsep, istilah melalui pembacaan autentik, jurnal-jurnal, tesis, laporan dan kajian ilmiah.
Kajian ini berbentuk kualitatif dengan memanfaatkan teks kandungan peribahasa sebagai data kajian. Pengkaji akan menggunakan pendekatan semantik inkuisitif yang diperkenalkan oleh Nur Hashimah pada tahun 2014. Berdasarkan carta alir semantik inkuisitif ini, pengkaji perlu melalui dua tahap iaitu tahap semantik skrip dan tahap semantik resonans sebelum pergi ke tahap ketiga iaitu semantik inkuisitif. Pada tahap pertama, pengkaji hanya melihat ungkapan peribahasa leksikal harimau ini berdasarkan makna secara harfiahnya sahaja. Manakala pada tahap kedua, pengkaji akan mengaitkan makna harfiah tadi dengan kognitif penutur Melayu. Kognitif di sini ialah andaian awal yang relevan dengan pembuktian linguistik. Oleh itu, pengkaji akan menggunakan pengkalan data korpus Dewan Bahasa dan Pustaka dengan bantuan rangka rujuk silang untuk melihat pembentukan kata menggunakan peribahasa leksikal harimau ini. Namun, semantik skrip dan semantik resonans masih belum mampu untuk menerombosi tahap hingga ke peringkat akal budi dan falsafah Melayu. Disebabkan itulah pengkaji akan menggunakan pada tahap yang ketiga iaitu semantik inkuisitif untuk melihat bagaimanakah orang Melayu ini boleh menggunakan leksikal harimau dalam peribahasa Melayu dengan mengaitkannya dengan akal budi dan falsafah Melayu. Disebabkan itulah ia mendatangkan satu cabaran kepada pengkaji untuk menggunakan pendekatan semantik inkuisitif ini dalam kajian. Sebanyak 3 instrumen digunakan sepanjang penyelidikan dijalankan iaitu Pengkalan Data Malay Civilization dan Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Kedua-duanya digunakan untuk pengumpulan data peribahasa berunsurkan harimau, manakala pengkalan korpus Dewan Bahasa dan Pustaka digunakan untuk melihat penggunaan struktur ayat melibatkan peribahasa berunsurkan harimau dengan berbantukan rangka rujuk silang. Pemprosesan dan analisis data. Kami telah menggunakan 3 jenis kaedah. Yang pertama, pencarian data. Kami telah melayari Pangkalan Data Malay Civilization, Pusat Rujukan Persuratan Melayu PRPM dan juga Corpus DBP. Bagi pengumpulan data, kami telah mengumpulkan sebanyak 26 peribahasa berimejkan harimau dan telah mengelompokkannya mengikut domain-domain tertentu. Bagi penganalisisan data, kami menggunakan pendekatan semantik inkuisitif berbentukan rangka rujuk silang. Seperti yang kita ketahui, peribahasa Melayu masih lagi digunakan dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Hal ini demikian kerana peribahasa Melayu masih lagi relevan untuk dibuat kajian. Sekaligus, ia juga mampu memberi manfaat kepada bidang linguistik kerana kajian sebegini membantu para pengkaji untuk mendalami falsafah dan akal budi Melayu. Bagi golongan masyarakat pula, ia membantu mereka untuk menambah ilmu baru terhadap penggunaan peribahasa Melayu dari segi ungkapan dan juga makna tersirat. Dan pada masa akan datang, kajian sebegini tidak lagi dikira sebagai kajian yang lapuk kerana ia juga setanding dengan kajian-kajian dalam bidang yang lain.